Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama dengan ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Alhamdulillah, hari ini kita teruskan pelajaran ibadah yang bertajuk iaitu Salat Jumaat. Kita sambung sebelum ini, yang mana hari ini siri yang ketiga. InsyaAllah kita teruskan berkenaan dengan makluman ataupun ilmu berkenaan dengan Salat Jumaat. Jom kita lihat murid-murid. Pertama kita lihat sambungan dalam Salat Jumaat adanya khutbah. Ada khutbah Jumaat. Apa maksud khutbah Jumaat tersebut murid-murid? Jom kita lihat pengertian khutbah Jumaat itu. Pertama kita lihat dari sudut bahasa perkataan khutbah, maksud dia adalah menyampaikan. Kita sampaikan seruan sesuatu kepada orang lain. Itu maksud khutbah dalam sudut bahasa. Yang kedua iaitu dari sudut istilah. Yang ni yang dimaksudkan khutbah Jumaat, iaitu ucapan yang mengandungi nasihat dan pelajaran. Dalam ucapan itu ada nasihat, ada pelajaran. Dilaksanakan sebelum solat Jumaat. Ucapan yang mengandungi nasihat pelajaran itu dibuat sebelum kita menunaikan solat Jumaat. Dan yang ketiga, mengandungi dua khutbah. Yang mana khutbah itu ada dua kali khutbah. Apa tanda dua khutbah? Iaitu diselangi antara dua khutbah itu dengan duduknya khatib ataupun imam yang membaca khutbah. Diselangi dengan duduk sebentar antara dua khutbah. Sebab itu dinamakan ada khutbah itu mengandungi dua khutbah. Jadi di sini boleh kita lihat ada tiga perkara penting dalam maksud khutbah Jumaat ini. Pertama, ucapan yang mengandungi nasihat dan pelajaran. Yang kedua, dilakukan sebelum menunaikan solat Jumaat. Dan yang ketiga, mestilah mengandungi dua khutbah yang diselangi dengan duduk sebentar. Itu maksud ataupun pengertian khutbah Jumaat. Seterusnya murid-murid, iaitu berkenaan dengan rukun khutbah Jumaat. Rukun, bila sebut rukun, maknanya benda yang wajib ada dalam khutbah Jumaat tersebut. Jika tidak ada salah satu rukun khutbah ini, maka khutbah tersebut tidak sah, tak diterima. Apa rukun khutbah Jumaat, murid-murid? Rukun khutbah Jumaat ada 5 perkara. Pertama, kita lihat iaitu memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua. Ada 2 khutbah Jumaat. Dalam khutbah pertama pun ada pujian kepada Allah. Begitu juga dalam khutbah yang kedua pun mengandungi pujian kepada Allah Ta'ala. Seperti apa pujian kepada Allah Ta'ala? Itu paling kurang kita sebut Alhamdulillah. Murid-murid lelaki, biasa tak dengar semasa imam menyampaikan khutbah itu ada menyebut kalimah Alhamdulillah? Itu paling kurang. Ataupun yang panjang sikit, Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam. Itu adalah pujian kepada Allah semasa khutbah yang pertama dan juga yang kedua. Yang kedua, rukun khutbah Jumaat iaitu berselawat ke atas Nabi SAW pada khutbah pertama dan kedua. Selepas ucapan pujian kepada Allah Alhamdulillah, mesti ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa ucapan selawat itu? Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kalau kita biasa dengar khutbah Jumaat, imam akan baca Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tu paling kurang. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala habibina Muhammad. Contoh itu selawat ke atas Nabi mesti ada pada khutbah pertama dan kedua. Seterusnya, rukun khutbah yang ketiga murid-murid iaitu
Khutbah mengandungi pesanan supaya bertakwa kepada Allah. Kena ada pesanan, ada mengandungi pesanan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ittaqullah, seperti lafaz kalimah ittaqullah. Ada nasihat, pesanan supaya bertakwa kepada Allah. Selalu kita akan dengar dalam khutbah Jumaat, khatib ataupun imam yang membaca khutbah, yang berkhutbah itu menyebut ittaqullah. Itu rukun khutbah yang ketiga. Kemudian yang keempat, rukun khutbah yang keempat iaitu membaca satu ayat, paling kurang satu ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Dua khutbah. Sama ada membaca dalam khutbah yang pertama ataupun yang kedua. Kita baca paling kurang satu ayat Al-Quran. Mesti baca satu ayat Al-Quran, salah satu daripada dua khutbah tersebut. Mesti. Kalau banyak pun tak apa. Yang paling kurang, paling sedikit satu kali kita hendaklah membaca ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dibaca dan diterjemahkan supaya makmum ataupun sidang Jumaat memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kelima terakhir sekali, rukun khutbah iaitu mendoakan orang mukmin pada khutbah yang kedua. Dalam khutbah yang kedua, mesti ada bacaan doa ataupun mohon keampunan untuk orang mukmin, semua orang mukmin. Contohnya iaitu doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doa kepada orang mukmin, sekalian orang mukmin pada khutbah yang kedua. Kelima-lima yang disebut ini mesti ada terkandung dalam ucapan khutbah yang disampaikan oleh imam ataupun khatib. Kerana kelima-lima ini adalah rukun khutbah Jumaat. Okey, seterusnya murid-murid, iaitu kita lihat pula syarat sah khutbah. Apakah syarat supaya khutbah itu diterima, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini khusus kepada imam ataupun khatib yang menyampaikan khutbah. Orang yang menyampaikan khutbah itu disebut khatib. Ucapan nasihat dia tu dipanggil khutbah. Boleh faham perbezaan dua perkataan itu, murid-murid? Apa syarat sah khutbah yang disampaikan oleh khatib ataupun imam? Iaitu yang pertama, telah masuk waktu zuhur. Mestilah penyampaian khutbah itu setelah masuknya waktu zuhur. Tidak sah kalaulah khutbah itu tak masuk lagi zuhur, dah menyampaikan khutbah. Tidak sah. Contohnya, zuhur masuk pukul 1.20, tapi pukul 1 tu telah menyampaikan khutbah, maka khutbah tersebut tidak diterima, tidak sah. Mestilah confirm bahawa waktu zuhur telah masuk. Maknanya berlakunya khutbah itu selepas masuknya waktu zuhur. Yang kedua, syarat sah khutbah mesti memenuhi rukun khutbah yang kita sebutkan tadi. Kelima-lima rukun khutbah itu mesti ada di dalam ucapan khutbah. Dan yang ketiga, membaca rukun khutbah dalam bahasa Arab. Semua rukun khutbah yang 5 itu mestilah disebut dalam bahasa Arab. Tidak boleh dibaca dengan terjemahan. Contoh Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca dengan terjemahan saja. Segala puji bagi Allah. Tidak sah. Mesti dibaca dalam bahasa Arab, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keempat, dilakukan berturut-turut antara dua khutbah dan antara khutbah dengan solat Jumaat. Mesti tidak ada sekatan antara dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua tu mesti berturut-turut buat. Tidak boleh kita berhenti lama, berehat lama sebelum kita nak teruskan khutbah yang kedua. Ataupun antara khutbah dengan salat Jumaat. Mesti berturut-turut. Berturut-turut antara dua khutbah dan juga antara khutbah dengan salat Jumaat.
Tidak boleh ada rehat yang lama antara dua perkara tersebut. Okey, itu syarat sah khutbah. Dan sambut lagi, apa syarat sah khutbah yang kelima, iaitu khatib. Orang yang membaca khutbah itu, imam, mestilah seorang lelaki. Dan bahkan orang yang wajib hadir untuk menunaikan salat Jumaat adalah lelaki. Dan digalakkan juga, diharuskan juga kepada perempuan untuk menunaikan salat Jumaat. Boleh. Tetapi tidak boleh untuk orang perempuan menyampaikan khutbah. Mestilah khatib, orang yang menyampaikan khutbah tersebut, orang lelaki. Yang keenam, syarat sah khutbah iaitu khatib, orang yang menyampaikan khutbah itu hendaklah berdiri jika dia mampu. Semasa dia menyampaikan khutbah, mestilah menyampaikan dalam keadaan dia berdiri. Jika dia seorang yang mampu berdiri, maka berdiri. Jika dia lemah, sakit, dan tugas dia menyampaikan khutbah, jika tak mampu, maka barulah boleh duduk. Jika mampu, mesti dia menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Seterusnya yang keenam, khatib, orang yang menyampaikan khutbah itu hendaklah duduk sebentar antara dua khutbah. Untuk membezakan khutbah pertama dan kedua, hendaklah dia duduk sebentar selepas selesai khutbah yang pertama. Selepas selesai khutbah yang pertama. Kemudian yang ke-8, khatib, orang yang menyampaikan khutbah itu hendaklah menutup aurat. Semasa dia menyampaikan khutbah, mestilah aurat dia tertutup. Kemudian yang ke-9, khutbah disampaikan dengan jelas dan terang. Khutbah, penyampaian khutbah itu mestilah disebut dengan jelas dan terang. Maknanya dengan suara yang kuat. Tapi sekarang mudah kerana telah menggunakan mikrofon. Menggunakan mikrofon, maka dengar dengan jelas dan terang kepada 40 orang. Paling kurang 40 orang mendengar dengan jelas penyampaian khutbah tersebut. Seterusnya yang ke-10, syarat sah khutbah iaitu khatib, orang yang menyampaikan khutbah tersebut hendaklah suci badan dia, pakaian dia dan tempat daripada najis. 3 perkara kena suci, sama ada pada tubuh badan dia, sama ada pada pakaian dia, ataupun tempat hendak tunaikan penyampaian khutbah tersebut, mestilah tidak ada najis, suci daripada najis, serta suci juga pada diri dia daripada hadas. Hadas ada 2, hadas kecil ataupun hadas besar. Maknanya orang yang menyampaikan khutbah itu mestilah ada air wudu ataupun telah mandi wajib. Telah mandi wajib ataupun ada wudu. Dan yang terakhir sekali syarat sah khutbah iaitu cukup bilangan 40 orang jamaah dari mula khutbah sehinggalah akhir salat, sehinggalah selesai salat. Mestilah bilangan jamaah yang turut serta mendengar khutbah, permulaan khutbah sehinggalah selesai solat itu lebih kurang 40 orang. 40 orang yang mendengar khutbah sehingga habis selesainya solat. Kalau kurang daripada 40 orang mengikut mazhab Syafi'i, maka tidak sah khutbah tersebut. Itulah syarat sah khutbah dan juga berkenaan dengan pengetahuan kita tentang khutbah Jumaat. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.